Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Selamat datang dan jutaan terima kasih dari saya yang kedil ini. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Saya juga bermohon semoga kita berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Untuk siaran kali ini melalui segmen isu semasa sudah pasti berkisar di segi politik. Saya akan berbicara mengenai mampukah PN menyinar dalam PRN nanti. Jadi jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Jom kita tengok kupasannya. Mampukah PN menyinar dalam PRN nanti? PRN di 6 negeri rasanya sudah tidak lama lagi. Dalam pertemuan Menteri Besar dan Ketua Menteri bagi negeri-negeri yang terlibat memutuskan pembubaran DUN akan dibuat minggu ketiga dan keempat bulan Jun nanti. Adakah pada pastinya pilihan raya akan diadakan pada bulan Julai atau Ogos, iaitu 60 hari dari tarikh dalam masa 60 hari daripada tarikh pembubaran parlimen. Ini bermakna parti-parti politik yang ingin bertanding mempunyai masa 5 atau 6 bulan saja lagi. Bagi parti politik 5-6 bulan tidak lama. Namun sehingga kini rasanya kita tidak dapat melihat parti-parti politik telah menjalankan gerak kerja pilihan raya mereka. Negeri-negeri yang akan mengadakan PRN ialah Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Dalam PRU 14 dulu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan merupakan milik Pakatan Harapan, PH. Manakala baki 3 negeri iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu adalah milik PAS, bukannya Perikatan Nasional, PN. Ketika PRU 14 dulu, PN masih lagi belum ditubuhkan. Namun hari ini ketiga-tiga negeri itu kita anggap sebagai milik Perikatan Nasional. Persoalannya, mampukah PN mempertahankan ketiga-tiga negeri miliknya dan merampas Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan? Dalam pembahasan di Parlimen baru-baru ini, kita dapati Tan Sri Mahyudin Yassin telah menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan begitu yakin gelombang PN akan terus melanda dalam PRN nanti. Tan Sri Mahyudin Yassin mungkin lupa bagaimana Barisan Nasional menang dengan cemerlang dalam PRN Negeri Melaka dan Johor dan kemudiannya kecundang di dalam PRU 15 untuk kursi parlimen. Adakah perkara yang sama boleh berlaku kepada PN dalam PRN di 6 negeri ini? Kita jangan lupa mood pengundi atas pagar boleh berubah bagaikan pendulum. Mereka berubah mengikut keadaan dan situasi. Lebih-lebih lagi kini kerajaan pusat dikuasai oleh kerajaan perpaduan yang ditunjangi oleh PH dan turut disertai oleh BN. Diyakini bagi menghadapi PRN ini PH
akan bekerjasama dengan BN. Tambahan pula kini, pemimpin PN khususnya Bersatu telah terpalit dengan isu rasuah. Justru itu, slogan PN Best dan bersih dan stabil sudah tidak boleh digunakan lagi. Kita sedar dan tahu isu rasuah ini mungkin tidak dapat mempengaruhi penyokong tegar PN, khususnya PAS. Namun kita harus ingat, kemenangan sesuatu parti dalam pilihan raya bukan bergantung kepada pengundi, bukannya bergantung kepada penyokong parti, tetapi bergantung kepada pengundi atas pagar yang menyokong parti pilihan mereka berdasarkan isu semasa waktu itu. Kalau PRU 15 dulu, PN memperkenalkan slogan PN Best, bersih dan stabil, dan menyerang BN dengan isu rasuah. Namun kali ini slogan itu sudah tidak bermakna lagi kerana pemimpin PN sendiri sudah terpalit dengan isu rasuah. Dirasakan masih ada di kalangan pemimpin Bersatu yang akan terpalit. Ingat, semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau meneruskan pendakwaan terpilih yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Dan ketika menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengikat perjanjian antara beliau dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Dalam perjanjian itu, perkara ke-9, Muhyiddin mahu menyegerakan kes Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengapa Tan Sri Muhyiddin Yassin mengikat Datuk Seri Ismail Sabri dengan perkara itu? Adakah ini bukan pendakwaan terpilih? Sekiranya kita membuat pendakwaan terpilih, maka kini tiba giliran kita pula yang kena. Sekiranya kita tidak melakukan sebarang kesalahan, pasti tidak akan ada sesiapa yang mampu mendakwa kita. Ini realitinya. Dalam menghadapi kemelut ini dan juga pembekuan akaun Bersatu, mampukah gelombang PN diteruskan dalam PRN nanti yang akan dijalankan 5-6 bulan lagi? Namun PAS melalui Setiausaha Majlis Syura Ulama Nik Muhammad Zawawi Saleh ada mengatakan mereka sedia membantu Bersatu kerana PAS mempunyai banyak duit. Sama-samalah kita tunggu dan lihat siapa yang kena. Sudah tidak lama lagi. Alhamdulillah. Begitulah pembicaraan saya mengenai politik dalam segmen isu semasa kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidak sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Pembicaraan kali ini, mampukah PN menyinar dalam PRN nanti? Saya sudah mengulas di atas. Kesimpulannya, sekiranya keputusan PRU 15 diambil kira, maka PN pasti tidak mempunyai masalah mempertahankan Kedah, Kelantan dan Terengganu. PN juga mampu menggugat Selangor dan Negeri Sembilan, tapi tidak Pulau Pinang. Namun,
Kita harus ingat, pengundi atas pagar boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Sebagai contoh, semasa PRN Melaka dan Johor, BN menang besar. Namun apabila PRU 15, BN tidak mampu menang dengan baik di kedua-dua negeri tersebut khususnya. Jadi, dengan perkembangan politik yang ada waktu ini, dirasakan PN pasti suka untuk menghina seperti mana PRU 15. Jika keadaan ini diambil kira, PN mungkin suka mempertahankan kerajaan negeri Kedah dan Terengganu, apalagi untuk menawan 3 negeri lain. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.